Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca suratul As-Saff, muka surat 229 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan dialah Allah yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak laksanakannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Surah ini namanya Suratul Saff, surah yang ke-61 dalam siri surah Al-Quranul Karim, ke-61. Letaknya selepas daripada Suratul Mumtahanah. Suratul Mumtahanah maknanya surah yang menguji ataupun Suratul Mumtahinah. Surah yang ke-61 ini namanya As-Saffu, artinya barisan. Barisan, Saf pertama, Saf dalam salat, barisan. Saf di luar salat maknanya Saf perpaduan. Barisan, perpaduan. Perpaduan amat dikehendaki di dalam Islam ini, terutama ketika menghadapi saat-saat sulit, saat-saat susah. Saat susah dalam Islam ini dilalui oleh dalam sejarah ialah peperangan. Peperangan untuk menegakkan Islam itu memerlukan kepada saf. Surah ini diturun di Madinah. Turun Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah, surah-surah Madinah ini artinya surah yang diturunkan sebelum hijrah, surah Makkah. Surah yang diturun selepas daripada hijrah namanya Madinah. Sama ada surah Madaniyah ini diturunkan selepas pembukaan Makkah, diturun di Makkah, ataupun diturunkan dalam perjalanan. Namanya surah Madaniyah. Selepas hijrah dan sebelum hijrah. Surah yang diturunkan di Madinah ini iaitu Suratul Saff, letaknya selepas daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah juga Madaniyah, jadi mempunyai hubungan yang sangat erat, kerana
di dalam surah Al-Mumtahanah memperkatakan tentang orang yang dianggap lemah imannya apabila mereka membuka rahsia itu, rahsia Nabi, rahsia peperangan kepada musuh dari kaum musyrikin. Niat mereka ikhlas dan tidak dipertikaikan, tetapi perbuatan itu tidak sayugia bagi orang Islam membocorkan rahsia rumah tangganya kepada orang lain, rumah tangganya atau rahsia negaranya kepada orang lain. Ini satu perkara yang sangat diamati oleh Islam. Islam mempunyai rahsia sebenarnya, rahsia di dalam Islam. Rahsia ini hanya diketahui oleh orang-orang Islam. Orang bukan Islam tidak mengetahui rahsia ini. Jadi oleh yang demikian, perkara yang rahsia, rahsiakanlah. Perkara yang tidak rahsia boleh dibuka. Dakwah terbuka. Dakwah hatta hal Nabi dalam selimut, dalam bilik sunyinya, Nabi redakan Aisyah radhiyallahu taala anha, mendedahkan kepada orang ramai sebab ini syariah. Tapi peperangan khid'ah. Al-harbu, kata Nabi, al-harbu khid'atun. Peperangan ini sekali menipu, dua kali tipu tidak jadi lagi, bukan rahsia lagi. Sekali al-harbu khid'ah. Khid'ah maknanya sekali menipu, sekali tipu dalam peperangan. Ataupun bacanya al-harbu khad'ah, tipu. Peperangan itu berasaskan kepada teknik menipu, teknik, padahalnya tidak menipu, dia katakan menipu. Mana-mana peperangan pun begitulah, begitu. Jadi oleh yang demikian maka dia rahsia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan Hatib bin Balta'ah sekalipun imannya tidak dipertikaikan, tetapi banyak perkara yang dia tidak tahu dalam Islam, sekalipun amalnya besar, yaitu dia menyertai di dalam peperangan Badar sebelum ini, dan orang yang ikut serta dalam peperangan Badar iman mereka kuat. Kalaulah iman mereka lemah, mereka akan lari lebih awal lagi. Mereka akan sampai kepada di pertengahan jalan, mereka akan pulang, kerana bala tentera kaum musyrikin sangat besar, pimpinan Abu Sufyan sangat besar. Tidak mungkin umat Islam yang bilangannya dalam tentera yang keluar 313 orang untuk melawan tentera Abu Sufyan yang beribu-ribu, berlipat kali ganda. Jika tidak dengan pertolongan Allah, jika tidak kerana iman yang kental, sudah tentu umat Islam tidak akan dapat bertahan begitu rupa dan tidak akan dapat mencatatkan kemenangan dalam peperangan itu. Jadi semuanya ini dalam peperangan, perpaduan dalam peperangan merupakan syarat bagi kemenangan. Malah peperangan Badar memperlihatkan perpaduan mereka, menjadikan mereka itu menang dalam peperangan Badar. Kemudian berlaku pula peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ini, peperangan Nabi SAW dapat mengambil tempat di kemuncak bukit Uhud, tempat yang sangat strategi. Lalu Nabi menyusun tenteranya mengikut susunan dalam Islam lah, mengikut susunan dalam teknik peperangan pada ketika itu. Nabi menyusun tentera di pihak Maimanah, pihak Maisarah ni bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri, bagian hadapan, bagian belakang, dan kemuncak bukit. Bukit itu merupakan seolah-olahnya pertengahan hati manusia, hati. Jadi dari bukit Uhud itu ada di hadapan, ada di belakang, ada di kiri, dan ada di kanan. Nabi berpesan, jangan sesiapa yang berganjak daripada tempat masing-masing, sekalipun apa jua yang berlaku. Peperangan bermulanya dalam keadaan baik, tetapi apabila kaum musyrikin nampak kalah dalam peperangan itu, tentera yang berada di kemuncak bukit turun dari kemuncak bukit dengan harapan untuk mengaut harta ghanimah, berebut untuk dapat harta ghanimah. Maka dalam peperangan itu tentera Islam kalah
kerana tiada perpaduan. Jadi dengan itu surah As-Saff ini nampaknya turun dalam mengenai peperangan Uhud. Jadi kalau peperangan Uhud, maknanya peperangan Uhud tahun yang kedua Hijrah, surah ini turun pada tahun kedua Hijrah. Penting kita mengetahui sejarah turunnya, zaman turunnya surah itu, supaya kita dapat mengenali siapakah individu-individu yang dikehendaki di dalam ayat ini. Tanpa mengetahui orang-orang ini, kita tidak dapat memberikan suatu tafsiran yang jelas. Tafsiran kita berdasarkan kepada sebab nuzul berdasarkan kepada sejarah turunnya surah. Jadi pada awal lagi surah ini bercakap tentang perpaduan, dan buruk sekali orang bercakap tentang perpaduan sedangkan dia orang yang mula-mula sekali memusnahkan perpaduan itu. Lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak lakukan? Jangan cakap kalau perkara yang kita tak boleh lakukan. Orang yang pertama melakukannya sepatutnya orang yang bercakap tentang perpaduan itu. Al-Quran dalam surah ini mengajar begitu kepada umatnya. Pagi ni uzur sikit ni, kena berhenti dulu lah sekejap ni. Berhenti dulu, suara tak berapa baik sejak semalam lagi. Jadi besoklah insyaAllah kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.